Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan panel juri, hadirin juga hadirat sekalian. Saya Nurjana binti Muhammad Razi daripada kelas 4 Berlian, mewakili SMK Raja Jumaat Port Dickson. Dasar warsa ini, sedar ataupun tidak kita, bahawa pembangunan negara semakin gah di pesada dunia yang dapat dibuktikan lagi apabila negara Malaysia telah pun memasuki era pasca perindustrian dan pasca globalisasi melibatkan pelibatan peringkat antarabangsa. Perkara ini sememangnya dapat dikaitkan dengan kelahiran industri utama, yakni industri kelapa sawit yang menyumbang terhadap peningkatan pendapatan negara Malaysia. Tahukah hadirin sekalian bahawa kelapa sawit merupakan tanaman utama di Malaysia pada masa kini? Kelapa sawit atau nama saintifiknya Elais guineensis yang merupakan sejenis pokok palma ditanam untuk pertanian komersial dalam pengeluaran minyak daripada isi rong buahnya. Kelapa sawit ditakrifkan sebagai pokok tumbuhan yang mempunyai ketinggian kira-kira 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan dan bercabang banyak. Buahnya kecil dan akan bertukar merah kehitaman apabila masak, sekaligus mempunyai isi buah yang padat. Kelapa sawit boleh hidup di kawasan iklim tropika dan subtropika. Ia boleh hidup dengan pelbagai jenis tanah, termasuklah tanah gambut. Tidak hairan lagi jika industri ini banyak menghasilkan banyak peluang pekerjaan berkaitan dengan industri pengeluaran, pemprosesan serta pemasaran kelapa sawit, iaitu termasuklah ahli agronomi, pakar tanah, pakar pembiak tumbuhan dan ahli entomologi. Kegunaan kelapa sawit termasuklah dalam proses pembuatan aiskrim, creamer, serbuk, santan, pengganti lemak koko serta pengganti lemak haiwan dalam proses pembuatan bahan makanan berasaskan daging. Hadirin, hujah saya yang selanjutnya adalah berkait rapat dengan isu terkini industri kelapa sawit yang dihadapi negara Malaysia. Dalam penurunan mendadak harga buah tandan segar sawit dalam pasaran sejak bulan lalu, menyebabkan pendapatan pekebun kecil sawit terjejas sedikit. Isu global yang mendapat perhatian pelbagai pihak pula merupakan ancaman propaganda barat terhadap masa depan minyak sawit. Para hadirin, tujuan mereka hanyalah satu, iaitu ingin menjatuhkan industri kelapa sawit negara kita. Hadirin, sebenarnya ada atau tidak cara untuk kita menghargai hasil negara yang bernilai ini? Sudah tentu ada. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komuniti telah pun memulakan usaha dengan menganjurkan kempen yang diterajui Majlis Minyak Kelapa Sawit MPOC bertemakan Sawit Anugerah Tuhan. Tujuan utama kempen ini adalah untuk menghargai sumbangan besar industri minyak sawit kepada pembangunan sosioekonomi di Malaysia, terutamanya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat di luar bandar, meningkatkan lagi kesedaran orang ramai terhadap khasiat dan kebaikan minyak kelapa sawit, serta menangkis kempen-kempen anti minyak sawit yang memberikan gambaran yang tidak tepat mengenai kemampatan tanaman sawit serta khasiat minyaknya kepada kesihatan. Sebagai penutup bicara ilmiah ini, setiap individu mempunyai peranan tersendiri dalam membantu memajukan pembangunan dan hasil negara, yang salah satunya menceburkan diri dalam industri kelapa sawit yang mendapat keuntungan yang lumayan di samping melindungi sumber negara Malaysia sebaik-baiknya. Saya sudahi pidato saya dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.